Alhamdulillah pada hari ini saya telah diberi satu tajuk yang bagi pendapat saya, pada hemat saya begitu menarik, yaitu mahasiswa dan masa depan. Masa depan negara, dia tergantung masa depan negara. Dan ini adalah satu topik ataupun satu tajuk yang begitu menarik, kerana bagi saya kalau kita sebut tentang masa depan negara, yaitu Malaysia, sudah tentunya kita tidak boleh lari daripada orang muda. Orang muda yang akan mencorakkan masa depan negara, orang muda yang akan mencipta kejayaan ataupun kegagalan masa depan negara kita. Jangan kita anggap bahawa negara kita akan berjaya semata-mata. Boleh jadi negara kita akan gagal sekiranya kita tidak urus apa yang ada di negara kita ini dengan baik. Oleh sebab itu, apabila kita sebut tentang masa depan negara, about the future of our country, kita mestilah sebut tentang generasi muda. Kita mestilah sebut tentang the young generation yang akan menjadi ejen utama untuk membentuk masa depan negara kita ini, sama ada masa depan itu cerah ataupun tidak. Alhamdulillah pada hari ini, walaupun sama-sama kita mengharapkan audiens yang lebih besar, tetapi ada juga pemimpin-pemimpin mahasiswa yang ada di sini. Saya harap yang ada di sini adalah yang berkualiti dan dapat kita memikir tentang peranan mahasiswa untuk masa yang akan datang. Saya mengalu-alukan kedatangan yang berhormat Datuk Masidi bin Manjung, Menteri Negeri Sabah, ya, bersama dengan kita. Terima kasih, selamat datang Datuk Masidi untuk bersama dengan kita. Ya, terima kasih Datuk. Jadi meneruskan apa yang saya melihat sebagai konteks kita, dalam apa jua ceramah ataupun apa jua syarahan, kita perlu ada konteks. Konteksnya adalah masa depan, dan masa depan itu dibentuk oleh generasi muda. Bukan saya kata yang lama, yang sekarang ini memimpin negara itu tidak penting. Tidak, jangan kata YBKJ kata yang lama, yang pemimpin hari ini, yang lama, yang tua, yang veteran, itu semua tidak relevan bagi kita. Tidak, mereka relevan dari segi menyediakan rangka untuk kita, menyediakan wawasan untuk kita, menyediakan satu roadmap, satu peta untuk kita sampai ke masa depan. Tetapi yang akan sampai ke masa depan, yang akan memandu negara ini sampai ke masa depan adalah kita, generasi muda, terutamanya saudara-saudara yang bergelar mahasiswa pada hari ini. Mahasiswa ini jangan kita ingat semua mahasiswa. Yang menjadi mahasiswa ini yang layak untuk menjadi pelajar-pelajar IPTA, IPTS, lebih-lebih lagi universiti yang tersohor seperti Universiti Malaysia Sabah ini adalah minoriti, bilangan kecil saja daripada penduduk populasi berumur sama dengan saudara-saudara sebaya dengan saudara-saudara. Majoriti tidak berjaya masuk universiti, tidak layak masuk universiti, tidak akan dapat sijil ataupun ijazah daripada universiti. Mereka mungkin masuk ke dalam college community, politeknik, ataupun ada juga yang langsung tidak ada pendidikan tertiary ataupun pendidikan di peringkat tinggi. Saudara-saudara lah yang merupakan minoriti yang akan menjadi pemimpin satu hari nanti. Jadi ini adalah satu tanggungjawab, dan kalau kita lihat dari satu sudut lagi, satu beban kepada saudara-saudara yang saudara-saudara perlu tanggung untuk menjadi pemimpin akan datang. Jadi saya nak, itu konteks kita, konteks masa depan dan konteks bagaimana mahasiswa pada hari ini mempunyai peranan yang cukup penting untuk membentukkan masa depan kita. Jadi saya nak terus pergi kepada masalah mahasiswa pada hari ini, dan saya akan terus masuk ke dalam soal-soal yang sensitif. Jadi kita tak payah bincangkan perkara-perkara secara diplomasi, kita bincangkan perkara-perkara secara terus terang. Kerana saya sebagai ahli parlimen daripada generasi muda, yang juga kebetulan pengurusi Pemuda Barisan Nasional, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, saya suka terus terang dengan orang muda. Jadi kita tidak selima di belakang apa-apa isu, di belakang bahasa yang diplomasi, dan kita langsung tidak sentuh tentang isu yang sebenar. Isu sebenar bagi mahasiswa sejak tahun 70-an adalah isu sekatan, isu kebebasan yang seolah-olah telah dinafikan kepada mahasiswa. Dan penafian kebebasan ini datang dalam bentuk apa? Datang dalam bentuk yang disebut selalu oleh mahasiswa, datang dalam bentuk AUKU, Akta Universiti dan College Universiti. Inilah satu-satunya akta yang telah digubal pada tahun 70-an yang menjadi beban kepada mahasiswa. Apabila mahasiswa sebut bahawa di universiti tempatan tidak ada kebebasan,
tidak ada kebebasan untuk bersuara, tidak ada kebebasan untuk berpersatuan, tidak ada kebebasan untuk berpolitik di kampus tempatan, maka mahasiswa selalu bangkitkan isu AUKU, soal AUKU dan sebagainya. Dalam debat AUKU ini ada pelbagai pendapat dan pandangan. Ada yang mengatakan, yang ada aspirasi mahasiswa yang mengatakan bahawa AUKU inilah segala-gala yang merosakkan mahasiswa, yang merosakkan universiti, yang merosakkan masa depan negara kerana kita tidak bebas berfikir kerana AUKU. Ada juga di pihak kerajaan yang telah mengubal AUKU pada satu ketika dahulu, yang mengatakan bahawa AUKU ini tidaklah sepatutnya menjadi alasan oleh mahasiswa, kerana AUKU ini sebenarnya mempertahankan, melindungi mahasiswa daripada politik-politik berparti yang tidak akan membawa faedah kepada mahasiswa. Kalau tidak, mahasiswa akan terlalu sibuk berpolitik tanpa tumpu kepada akademik, kepada hal ehwal pelajar, kepada peperiksaan dan sebagainya. Jadi kita ada dua tanggapan. Satunya ekstrim, yang mengatakan bahawa AUKU ini tak betul, dan sebab AUKU ini menjadi sekatan kepada minda mahasiswa, idealisme mahasiswa dan sebagainya. Dan pada satu sudut lagi, satu sudut yang ekstrim lagi, mengatakan bahawa AUKU inilah yang mempertahankan mahasiswa. Jadi kita kena ingat, saudara-saudara, bahawa AUKU ini telah digubal pada tahun 70-an. 70-an di mana kita menghadapi satu masalah, satu krisis yang besar di universiti. Pada waktu itu, universiti di Lembah Kelang, Universiti Melaya terutamanya, tidak dapat dikawal lagi. Student MPP pada waktu itu, Student Council telah mengambil alih Universiti Kampus Universiti Melaya. Maksudnya telah mengambil alih. Tidak lagi ada kawalan daripada Naib Chancellor, tidak ada lagi kawalan daripada timbalan Naib Chancellor, telah diambil alih oleh student. Pada waktu itu demonstrasi daripada student, daripada pelajar-pelajar mahasiswa adalah satu perkara yang kerap. Sedangkan kita melihat pada waktu itu ribuan mahasiswa telah keluar untuk berdemonstrasi menentang kerajaan pada waktu itu. Atas kesedaran itu, kerajaan pada waktu itu telah memperkenalkan AUKU. AUKU ini adalah satu usaha untuk regulate, untuk mengawal selia aktiviti-aktiviti mahasiswa, supaya mahasiswa tidaklah bebas untuk masuk politik, tidaklah bebas untuk berpersatuan, tidaklah bebas untuk menentang kerajaan dan menentang aspirasi nasional. Tetapi kita melihat bahawa setelah berdekad-dekad berlalu, setelah 70-an, 80-an, 90-an, saya sendiri juga sebagai bekas pelajar, walaupun tidak pelajar tempatan, pelajar di luar negara, di England, di United Kingdom, saya melihat bahawa ada sedikit sebanyak kebenaran bahawa sekatan-sekatan tertentu telah menafikan suara mahasiswa dan pelajar-pelajar. Bukan saya nak kata pelajar yang kata AUKU ni tak betul, itu betul, tidak. Saya nak kata memang ada sedikit kebenaran bahawa sekatan ini tidak membenarkan kita berfikir ataupun tidak membenarkan kita bersuara secara terbuka. Tapi kalau nak ikut satu lagi ekstrim, iaitu dulu mahasiswa kata AUKU inilah menyekat kita berfikir, saya rasa tidak. Takkanlah satu undang-undang, satu bentuk undang-undang boleh menyekat kita fikir. Takkanlah kerana AUKU kita tak boleh fikir. Takkan kerana AUKU kita tak boleh bersuara. Saya percaya bahawa itu pendapat yang ekstrim. Jadi saya ambil pendapat yang tengah. Bagaimana kita dapat membawa satu perubahan, satu reformasi kepada peranan mahasiswa negara untuk kita melihat bahawa tidak ada sekatan. Sama ada sekatan itu betul ataupun sekatan